Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah ucapan yang bertajuk alam sekitar. Bumi yang tiada rimba, seumpama hamba, dia dicemar manusia yang jahil ketawa. Begitulah antara bait lagu Hijau dengan Zainal Abidin. Seni kata lagu itu menceritakan kemusnahan alam sekitar akibat rakusan manusia. Sikap manusia memang menjadi faktor utama pencemaran alam sekitar. Buktinya, kini berlaku perubahan cuaca yang tidak menentu, penipisan lapisan ozon, banjir kilat, kenaikan suhu global dan pencemaran udara serta air bertoksik. Ketika ini, pelbagai pihak tampil mempromosikan usaha memelihara alam sekitar menerusi media sosial secara serius. Namun usaha tersebut masih di peringkat awal kerana majoriti masyarakat seolah-olah belum peka dengan masalah alam sekitar. Banyak pihak yakin cara terbaik untuk memelihara dan memelihara alam sekitar adalah dengan memberikan didikan awal kepada golongan kanak-kanak berkaitan alam sekitar. Pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya adalah tepat untuk usaha ini. Banyak lagi usaha yang boleh dilakukan termasuk mengasuh mereka menggunakan sumber alam secara berhemah, terutamanya penggunaan air dan elektrik. Sebagai contoh, air mandian dan basuhan boleh dikitar semula untuk menyiram pokok. Contoh yang lain, lampu dan peralatan elektrik perlu ditutup jika tidak digunakan lagi. Selain itu, menggalakkan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan. Didik mereka untuk kitar semula dengan mengasingkan jenis-jenis sampah yang boleh dikitar semula dan yang tidak boleh seperti botol, plastik, kaca dan kertas. Pembuangan sampah dengan kadar yang banyak boleh meningkatkan jumlah haiwan perosak yang membawa penyakit seperti tikus dan lipas. Walau bagaimanapun, kerajaan telah mewujudkan tong sampah mengikut jenis-jenis bahan buangan tersebut. Malah, kita perlu mengajar anak-anak mengumpul bahan buangan seperti tin aluminium dan surat khabar lama dan seterusnya dibawa ke pusat kitar semula. Cara ini boleh menambahkan tabungan anak-anak. Didik anak-anak menggunakan bahan kompos dengan sisa makanan. Baju tersebut digunakan untuk pokok bunga ataupun sayur-sayuran yang ditanam di halaman. Dengan ini, mereka akan turut dididik dengan konsep berbakti kepada tanah. Hadirin yang dihormati sekalian, majalah-majalah dan surat khabar boleh digunakan semula oleh anak-anak dengan cara mengumpulkan artikel-artikel tertentu untuk dijadikan buku skrap atau ensiklopedia peribadi tentang topik yang menjadi minat mereka. Pendekatan ini akan membantu menjana pemikiran mereka. Terapkan sifat berjimat cermat seperti menggunakan semula barang-barang lama dan dijadikan kraf tangan seperti beg, selimut atau alas meja. Tin atau botol plastik pula boleh diubah suai menjadi bekas, tabung ataupun alat tulis. Pakaian anak-anak yang tidak lagi digunakan mungkin boleh didermakan kepada rumah-rumah kebajikan atau anak yatim. Cara ini dapat mendidik mereka menjadi seorang pemurah serta menggalakkan mereka menyertai program berkaitan pemeliharaan alam sekitar. Misalnya, gotong royong membersihkan kawasan kejiranan, menyertai ceramah atau kempen penjagaan alam sekitar. Oleh itu, kita perlu sedar bahawa walaupun usaha tersebut kelihatan kecil, tetapi jika semua orang melakukannya, usaha ini banyak menghasilkan kesan yang positif kepada alam sekitar. Usaha tersebut dilakukan tetapi masyarakat menganggap masalah alam sekitar tanggungjawab kerajaan sepenuhnya. Keadaan ini lebih buruk apabila masyarakat menganggap hal-hal berkaitan alam sekitar tidak penting berbanding perut yang perlu diisi. Tegasnya, kita perlu bertindak sebelum nasi menjadi bubur. Walaupun begitu, terdapat banyak punca-punca yang menyebabkan pencemaran alam sekitar, antaranya kekurangan ilmu terhadap pemilik kilang industri tentang pencemaran alam sekitar.
Ini telah menyebabkan mereka membuang sisa-sisa toksik industri mereka ke dalam sungai. Hal ini telah menyebabkan binatang akuatik mati dan menghadapi kepupusan. Seterusnya, punca yang lain ialah pembebasan gas klorofluorokarbon daripada racun serangga. Ramai masyarakat di negara ini yang menggunakan racun serangga seperti reset bagi menjaga keselamatan keluarga tanpa memikirkan alam sekitar. Gas ini akan menipiskan lapisan ozon yang lama kelamaannya, membenarkan sinaran ultraungu memasuki bumi dan memudaratkan manusia. Kita boleh menggunakan racun serangga water base yang lebih mesra alam. Punca yang terakhir ialah penebangan hutan yang berleluasa. Penebangan yang tidak terkawal boleh membawa banyak keburukan terhadap flora dan fauna serta manusia. Contohnya seperti perubahan landscape dan kepupusan flora dan fauna yang menyebabkan ekosistem terganggu. Oleh itu, langkah perlu diambil untuk menjamin kesejahteraan hidup pada masa akan datang. Contoh langkah yang perlu diambil ialah menguatkuasakan undang-undang yang bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam aktiviti yang diadakan seperti sayangi sungai kita. Semua pihak memainkan peranan yang penting untuk menjaga alam sekitar. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.